Jenis-jenis ayat. Terdapat 4 jenis ayat. Pertama, ayat penyata. Kedua, ayat tanya. Ketiga, ayat seruan. Keempat, ayat perintah. Ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat jenis ini disebut juga ayat berita atau ayat keterangan. Ayat penyata untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan tentang sesuatu benda, cerita, kejadian dan sebagainya. Tidak boleh mengandungi tanda seru atau tanda soal. Ayat contoh, mereka berkumpul di padang sekolah. Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu. Bangunan sekolah sudah tua. Pemuda itu membawa ibunya ke klinik. Terdapat 5 jenis ayat penyata, iaitu ayat transitif dan ayat intransitif, ayat aktif dan ayat pasif, ayat songsang, ayat nafi, ayat inti dan ayat gabungan. Ayat penyata. Ayat transitif. Contohnya, Ali menendang bola. Ayat intransitif. Contohnya, Ali menangis. Ayat aktif. Contohnya, ibu mencuci pinggan. Ayat pasif. Contohnya, pinggan dicuci oleh ibu. Ayat songsang. Contohnya, sedang mencuci pinggan ibu. Ayat tunggal, yakni ayat dasar, contohnya Ali mencuci pinggan. Ayat gabungan, yakni ayat majmuk, contohnya ibu dan adik mencuci pinggan. Ayat tanya untuk bertanya soalan atau menyoal. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Kedua, ayat tanya dengan kata tanya atau sendi nama. Ayat tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat contoh, dia ke kedai lagi. Dr. Mahathir ke White House. Perempuan tua itu ibunya.
Ayat tanya. Ayat tanya dengan kata tanya atau sendi nama. Ayat contoh, cikgu kamu siapa? Siapakah cikgu itu? Kata tanya dengan partikel. Saudari tinggal di mana? Di manakah saudari tinggal? Kata tanya dengan partikel. Ayat seruan. Ayat seruan untuk menyatakan perasaan gembira, takut, marah, geram, kagum, sakit atau sedih. Menggunakan tanda seru yang biasanya hadir pada akhir ayat dan terdapat kata seru, oh, amboi, wah, cis, aduh dan syabas. Ayat contoh, wah, cantiknya taman ini. Amboi, ramainya orang di sini. Nah, ambil kertas ini. Syabas, kumpulan tarian sekolah kami telah berjaya. Ayat perintah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas daripada orang kedua. Umumnya, tindak balas dapat diperolehi melalui suruhan, larangan, silaan dan permintaan. Perintah ditujukan kepada orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan sebagainya. Untuk tujuan suruhan, larangan, silaan dan permintaan, maka ayat perintah menggunakan kata perintah seperti jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong dan sebagainya. Ayat perintah kategori ayat suruhan. Ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan kepada seseorang. Biasanya kata ganti nama kedua, yakni subjek, digugurkan. Untuk tujuan penegasan, subjek juga boleh dikekalkan. Partikel lah boleh digunakan untuk melembutkan lagi ayat atau untuk penegasan predikat. Ayat contoh, keluar dari bilik ini. Pergi dari sini. Ayat perintah kategori ayat larangan. Ayat larangan menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah untuk tujuan mencegah seseorang melakukan sesuatu. Partikel lah boleh digunakan untuk melembutkan lagi ayat atau untuk penegasan predikat. Ayat contoh, jangan duduk di sini. Usahlah dikenang lagi perkara itu. Ayat perintah kategori ayat silaan. Ayat silaan untuk menjemput atau menyilakan orang melakukan sesuatu. Ayat-ayat ini menggunakan kata perintah seperti jemput dan sila. Partikel lah juga boleh digunakan untuk melembutkan ayat. Ayat contoh, sila jawab surat ini sekarang. Silalah jawab
surat ini sekarang. Yakni lebih lembut. Ayat perintah kategori ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan bertujuan meminta sesuatu dan biasanya menggunakan kata perintah tolong dan minta. Partikel lah boleh digunakan untuk melembutkan lagi ayat. Ayat contoh, minta tuan-tuan jelaskan yuran persatuan. Tolong tutup pintu depan itu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat belajar.